Saya juga ingin menyentuh tentang satu lagi perkara yang agak penting yang menyentuh hati saya, iaitu dalam ucapan tuanku, beliau telah merujuk kepada perpaduan nasional, iaitu di Perangan 13 bagi manfaat semua yang berhormat yang hadir di sini di muka surat 7. Dan ini adalah apa yang dinyatakan oleh tuanku dalam titahnya. Setiap kaum perlu menunjukkan sikap dan teladan yang jujur untuk mengeratkan perhubungan. Dalam usaha mengukuhkan lagi kesepaduan nasional, sosial dan integrasi nasional, Beta menyambut baik pelaksanaan pelan tindakan perpaduan negara bagi memastikan agenda perpaduan nasional dapat diterapkan secara menyeluruh menerusi elemen-elemen kepercayaan dan jati diri yang teguh berlandaskan kepada prinsip rukun negara. Quote unquote. Saya amat tersentuh dengan perkembangan yang berlaku di Kedah. Dulu ketika Yang Berhormat Jerlon menjadi Menteri Besar, tidak ada sebarang insiden perobohan kuil Hindu dan tokong Cina. Kini perkara ini berlaku. Dan banyak penduduk-penduduk di Kedah, terutamanya yang beragama Hindu dan beragama Buddha, membangkitkan kerisauan mereka. Saya di sini memohon Menteri Perpaduan untuk memberi perhatian kepada perkara ini. Kerana kita lihat bahawa kerajaan Kedah di bawah pentadbiran PAS sekarang sungguh tidak bertimbang rasa kerana melaksanakan tindakan-tindakan di mana kuil-kuil dan tokong-tokong Cina dirobohkan. Perkara ini adalah perkara yang sensitif. Kalau kita ingin mendokong nasihat-nasihat yang diberikan oleh tuanku dalam titahnya, kalau kita ingin mengangkat perpaduan di antara rakyat berbilang kaum di negara ini, saya dengan rendah diri berpendapat bahawa ada cara lain kerajaan Kedah boleh melaksanakan, sekiranya pun perlu untuk meminda sesuatu kuil dan tokong untuk mengadakan perbincangan dan sebagainya. Di sini saya juga menyeru Yang Berhormat daripada Tapah, Yang Berhormat daripada MCA dan sebagainya untuk memberi perhatian. Kerana ini adalah perkara yang begitu sensitif. Dan saya di sini berpendirian bahawa kita harus memastikan perkara ini. Pak Tuan Mesyuarat. Apa lagi yang Berhormat Arau? 36/12. Dia sebut perkataan kerajaan PAS telah merobohkan kuil-kuil. Saya ingin bertanya dari segi jumlah, berapa kuil, berapa tokong yang telah dirobohkan dan apa sebab dirobohkan? Sebab Yang Berhormat sebut perkataan itu boleh menimbulkan benda-benda yang melibatkan perkauman. Tak bagus cakap macam tu. Kerajaan PAS telah merobohkan kuil-kuil Hindu di Kedah. Yang Berhormat beritahu berapa jumlah? Kenapa dirobohkan? Yang Berhormat, saya rasa menteri ada di sini, Menteri Perpaduan. Dalam golongan menteri boleh memberi jawapan ataupun jawapan bertulis. Saya rasa itu poin di segi fakta. That's a fact. You're raising a fact or an assumption, Yang Berhormat Jelutong? It is a fact, Tuan Timbalan Speaker. It has been reported widely. There was a few Hindu temples. I think the minister is here in charge of perpaduan. Saya akan mohon jawapan daripada beliau. Kalau Yang Berhormat Arau, ni disebut kerajaan PAS merobohkan kuil-kuil. Bagi tahu kerajaan PAS telah merobohkan 2 kuil, 1 kuil, tapi jangan menyebut perkataan yang cuba mengapi-ngapikan permusuhan. Yang Berhormat, ini akan melanggar peraturan 369. Tak apa, betul. Tapi Yang Berhormat Arau, di bawah peraturan yang buat sebut, dia kata boleh dirujuk pada jawatankuasa hak dan kebebasan. Kalau Yang Berhormat percaya bahawa Yang Berhormat Jelutong telah melanggar isu-isu yang sensitif, Yang Berhormat boleh membawa usul. Tapi setakat ini bagi saya, Yang Berhormat kalau tak tarik balik, saya akan cadangkan kepada kerajaan untuk itu bawa terpulang usul. pada Yang Berhormat. Tetapi Yang Berhormat Menteri ada. Jangan mengapi-ngapikan perkauman, tak baik. Okay. Jangan menyebut Saya tahu. kerajaan PAS. Tapi isu dia sekarang adalah isu antara Yang Berhormat Arau. Dia menambah cerita. Yang Berhormat Arau, saya dah buat keputusan. Tak apalah, Menteri ada. Silakan 5 minit. Yang Berhormat Jelutong. terima kasih Timbalan Speaker. 5 minit, 12 saat, silakan. Saya membangkitkan isu ini kerana saya ingin berhati-hati Yang Berhormat Jelutong. saya ingin memastikan berkenaan bahawa dengan agama semua. benar. Be very careful. Be very careful. Timbalan Speaker, ini adalah perkara yang benar. Dan saya membangkitkan perkara itu di sini kerana saya ingin memohon penjelasan dan juga merayu supaya perkara itu tidak berlaku.
memang saya nyatakan bahawa ketika pentadbiran Yang Berhormat Jerlun, ketika tadbiran Pakatan Harapan, kejadian-kejadian ini tidak berlaku. Yang Jadi Berhormat, saya hanya persoalkan kenapa ia berlaku sekarang dan saya ingin memohon kalau boleh ia dielakkan daripada berlaku. Yang Berhormat, Yang Berhormat Menteri ada, saya dah maklum. Baik. Saya rasa isu tu kita pergi pada isu lain. Baik. Dan isu terakhir yang ingin saya sentuh adalah berkenaan dengan pencerobohan laut persisiran ataupun laut di sekitar semenanjung Malaysia. Saya bukan pakar pertahanan, tetapi saya melihat selepas saja Menteri Pertahanan membuat pengumuman bahawa tidak ada sebarang pencerobohan dalam pesisiran pantai ataupun di semenanjung Malaysia oleh perkapalan atau kapal-kapal dari tentera daripada negara China, Republik China, kenyataan tersebut juga telah pun dibalas oleh mantan Yang Berhormat Kim Manis dan juga beberapa pakar-pakar dalam perkara ini yang menyatakan bahawa sebenarnya terdapat sekurangnya 99 pencerobohan dalam pesisiran pantai laut di sekitar Peninsula Malaysia. Nah, ini adalah perkara yang serius. Sebagai seorang wakil rakyat dan ahli parlimen negara yang berdaulat, saya menuntut supaya Menteri Pertahanan lebih serius dalam menjalankan kerjaya beliau. Kalau dulu Yang Berhormat di sebelah sini, Yang Berhormat Abang Mat, kita panggil Abang Mat, kawasan Kota Raja, ahli parlimen Kota Raja dimomokkan, diperli, kononnya tidak boleh menjawab dan sebagainya. Sekarang kita lihat, adakah ini standard Menteri Pertahanan yang menyatakan bahawa tidak ada sebarang pencerobohan dalam lautan antarabangsa negara kita? Tetapi selepas saja keluar dalam masa 5-6 jam, kenyataan itu dibidas. Bukan saja oleh mantan Yang Berhormat Kim Manis, tetapi oleh semua pihak-pihak yang mempunyai berkepentingan. Point of order. Yang Berhormat, 36-12. silakan. Ya, Jelutong ni cuba mengelurkan Dewan. Pertama dia salah sebut ni. Saya nak beritahu, bukan kenyataan daripada Menteri Pertahanan yang buat kenyataan. Tapi Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri, Sembrong. Yang keduanya, jadi ada kenyataan cukup jelas bahawa Yang Berhormat Sembrong telah buat satu statement dan buat klarifikasi terhadap apa juga kenyataan dibuat oleh mantan Menteri Luar. Jadi saya ingat perkara ini sudah selesai. Jadi tak perlulah dibuat diulang-ulang. Baiklah, saya mohon perbetulkan Kerana kalau bahawa kenyataan diteruskan itu juga akan misleading. no problem. I will apologize and I will withdraw. No problem. Kenyataan itu dibuat oleh Menteri Luar Negeri. Tetapi itu adalah kenyataan yang dibuat oleh beliau. Dan ia menjadi bahan ketawa. Ia menjadi bahan ketawa sekarang kerana kenyataan itu adalah tidak benar. Dan sebagai rakyat Malaysia, kita juga amat risau tentang perkembangan ini di mana kalaulah kita bersia-sia di pesisiran pantai ataupun ada juga kejadian-kejadian pencerobohan ini berlaku, apakah tindakan-tindakan yang akan diambil untuk pertahankan negara kita? Dan beliau menyatakan bahawa cara mereka menyelesaikan masalah ini bukanlah dengan membenarkan, bukan dengan menghantar. Penjelasan. Yang Berhormat tadi. Peraturan apa Yang Berhormat Arau? Dapat penjelasan. Sebab saya nak tolong. Saya cukup minat tajuk ni. Dan saya di antara orang yang Penjelasan yang sentiasa mana? Di bercakap bawah peraturan mana Yang pasal Berhormat? beting-petinggi ahli. Yang Berhormat sebut pesisiran pantai Semenanjung. Yang Berhormat kena tukar. Pesisiran pantai Malaysia. Baik, terima kasih. Pesisiran pantai Malaysia. Ya, laut dan juga termasuk Laut Cina Selatan. So saya ingin menyatakan bahawa pertahanan, keselamatan, kedaulatan negara adalah perkara yang serius, Timbalan Speaker. Kita tidak hanya boleh mengeluarkan kenyataan sebagai dengan izin publicity stunt mengatakan bahawa kita telah berunding dengan Republic of China dan disebabkan oleh perundingan tersebut tidak ada sebarang pencerobohan berlaku. Dengan izin, kita harus menunjukkan military might. Sila gulung Yang Berhormat. Ya. Harus menggunakan military might untuk memastikan bahawa kedaulatan pesisiran pantai Semenanjung Malaysia dan juga Laut Cina Selatan itu sentiasa dipertahankan. Dan pada khidmat saya, perkara-perkara melibatkan pertahanan ini adalah perkara yang serius dan seharusnya dan sewajarnya dijawab. Dan saya berharap Menteri Pertahanan dan juga Menteri Luar
Negeri akan memberi jawapan kepada perkara-perkara ini apabila mereka memberi penggulungan nanti. Satu isu terakhir berkenaan dengan kemudahan-kemudahan untuk backbencher. Saya berharap bahawa kemudahan-kemudahan ini Timbalan Speaker akan disediakan dengan seberapa cepat yang mungkin. Dan pada hari ini memang merupakan hari ini dalam sejarah kerana saya membuat ucapan ini tanpa diberi sebarang kemudahan untuk membuat sebarang research dan sebagainya. Tidak diberi meja dan kerusi untuk menulis dan juga membuat persediaan. Namun demikian, demi rakyat negara kita, demi Pakatan Harapan, kita akan terus berjuang untuk memastikan bahawa mandat rakyat akan terus dikembalikan dan kita akan memastikan bahawa kalaupun ada pilihan raya pada masa yang terdekat, kita akan kembali sebagai kerajaan yang menjunjung mandat rakyat. Sekian, terima kasih. Tidak ada hari untuk Pakatan Harapan. Tidak ada hari. Yang Berhormat, terima kasih. Yang Berhormat Si Buti.